على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 13, baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, bermula menutup aurah, iaitu menutup aurah dengan sesuatu yang suci, yang menegah ia sesuatu yang suci, menegah akan kelihatan warna kulit, maka ditutup akan dia akan aurah pada pihak atasnya dan kelilingnya. Bermula menutup aurah, ini syarat sah sembahyang yang ke-7. Syarat sah sembahyang yang ke-7 daripada 9 syarat sah sembahyang yang dibicarakan di muka surat 8 terdahulu. Syarat yang ke-7 daripada 9 syarat menutup aurah. Sekarang nak bicara pula berkaitan dengan menutup aurah ni macam mana. Dan menutup aurah ni tempat yang wajib ditutuplah aurah ni, iaitu menutup aurah. Menutup ni dengan sesuatu yang suci. Satu, yang menegah ia sesuatu yang suci akan kelihatan warna kulit. Yang menegah ia sesuatu yang suci akan kelihatan warna kulit. Jadi menutup aurah yang pertamanya dengan sesuatu yang suci, dengan pakaian yang suci. Menutupi aurah dengan pakaian yang suci, dengan sesuatu yang suci. Faham molek ayat kita tu. Faham molek ayat kita, menutupi dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang suci, maknanya dengan pakaian yang suci. Artinya, kalaulah ada pakaian tapi pakaian yang najis, maka kita tak boleh nak pakai pakaian najis untuk menutupi aurah di dalam sembahyang. Faham tak ni? Ni kena faham ayat kita molek. Kemudian kita pun perici kan. Kita perici. Jadi menutupi aurah ni dengan sesuatu yang suci, maknanya kalau ada pakaian tetapi pakaian tu najis, tak boleh nak pakai. Lepas tu kalau kita kata ada pakaian banyak, hak tu kita tidak bicara sekarang ni.
tiba-tiba hanya ada satu sahaja pakaian, tiba-tiba pakaian tu najis, dan di masa yang sama tidak ada air yang boleh digunakan untuk membasuh pakaian yang najis, yang hanya ada satu-satu tu sahaja. Kalau pakaian banyak, kita tak bicara. Kalau ada satu pakaian tapi kena najis, ada air, basuhlah segera. Lepas tu nak semayang sekarang ni, pakailah pakaian basah tu. Boleh ke pakai pakaian basah di dalam sembahyang? Boleh ke tak? Semayang pakai pakaian basah. Boleh ke tak? Jawab, boleh ke tak pakai pakaian basah dalam semayang? Biar kau tegas. Dia dah takut nak jawab. Boleh lah. Janji suci. Sekarang ni janji suci. Ngilim pala. Takut nak jawab. Janji suci. Dah kalau basah, janji suci. Dah lah. Bukan, ada orang dia kata pakaian yang najis kita basuh, sebelum kering pakaian tu dah hukum suci lagi. Dia kata mana gitu, pakaian ni najis, dia basuh, dia kata selagi dah kering tak hukum suci lagi, lepas kering baru hukum suci. Siapa ajar gitu? Bila basuh, kita bicara dahulu hak basuh najis kan, hilang zat najis, hilang sifat najis, suci lah. Tengah-tengah basah tu pun suci lah. Yang kita tak pakai hak basah tu sebab kita banyak pakaian. Ada yang ngajar gitu. Dia kata betul, maknanya kita basuh najis dah, tapi kena tunggu kering. Selagi tak kering tak suci lagi. Dia kata kata pelik fahaman tu. Hilang zat najis, kita bicara dah dahulu berkaitan dengan cara menyucikan najis. Hilang sifat najis, suci lah. Cuma tu depan tu cerita tu. Yang menegur ia akan kelihatan warna kulit. Jadi kita tak apa. Kalau ngaji untuk go backing, kita tanya hak ada depan tu. Dia marah. Tu depan ada, tunggulah dulu, sabar. Dia marah. Ada apa lagi? Tadi baca dah kan, yang menegur ia akan kelihatan warna kulit. Tu bicaralah situ. Jangan tanya ada depan. Hak jenis hak backing lah. Hak jenis backing dia marah. Tanya hak ada depan. Jadi maknanya kita tak pakai tu, tak nak pakai basah dak selesa. Tapi kalau hanya ada sehelai sahaja najis, kita nak semai segera, kita basuh, kita pakai lah. Ada ni. Jadi kalau dah macam orang-orang tu hak terkena sembahyang Jumaat tengah padang gitu. Ni bukan haji lah. Tengah-tengah sembahyang Jumaat hujan. Ada apa? Sembahyang tengah hujan tak apa. Basah dah apa. Jadi kita tadi tu mana ada air yang boleh basuh najis. Wajiblah kena basuh. Kita buat masalah ni, ada satu helai saja pakaian najis, tiba-tiba tidak ada air yang boleh digunakan untuk membasuh pakaian. Tidak ada. Tanda ni. Macam mana? Tak boleh pakai. Lepas tu telanjang lah. Pengong dah. Kita sebelum sembahyang, kita tak ada pakaian lain melainkan pakaian tu sahaja. Maka kita wajib menutupi aurah walaupun dengan pakaian najis. Wajib kita menutupi aurah walaupun dengan pakaian najis. Bahkan kalau banyak lagi pakaian, tapi kita masih lagi pakai pakaian yang kena najis, kita tak gitu tukar pakaian lain, hukumnya hanyalah makruh jua. Seluar tu kena kecing sikit tadi tu.
Tapi najis tu tidak menyebabkan berlumuran. Najis tu pun kering dah. Kita ada banyak lagi pakaian yang boleh kita tukar. Kita tak mau tukar. Kita pakai juga dengan pakaian najis dalam keadaan banyak lagi pakaian lain yang suci. Hukumnya hanya makruh jua. Tak berdosa. Makruh. Hak ni menutupi aurat jikalau ada orang bukan di dalam sembahyang. Adapun dalam sembahyang, menutupi aurat dalam sembahyang syaratnya dengan sesuatu yang suci. Najis tak boleh pakai. Tadi sebelum sembahyang kita boleh pakai. Bukan kalau hanya ada itu saja selah hak ada, wajib kita pakai. Hak tadi kata makruh tadi pakai najis jikalau ada pakaian lain yang suci yang kita saja tak mau tukar je. Itu makruh. Tapi kalau hanya ada selai saja pakaian, wajib kita pakai. Siapa tak nak semayang tak boleh nak pakai dah. Maknanya kita kena pakaian tu kita pun sakut paku, kita pun semayang telanjang. Hukum dia begitu dalam mazhab Syafi'i. Orang pun tengok, tak ada pakai, nak takbir nak semayang telanjang. Ni ajaran ni kena gipuk ke jabat agama dah ni. Ajaran apa ni? Tadi pakai. Siapa masa nak takbir, buang kain telanjang takbir. Ambil rakaman, lepas tu viral gipuk ke jabat agama. Gitu. Faham tak ni? Ni tak ada pakaian lain. Apa? Tak ada pakaian lain. Kalau kita pergi masjid, kita ada pakaian yang najis. Di masjid ada tu ni kain plekat hak lain. Tak ada kain plekat. Di masjid ada sejadah. Buang pakaian kita tu, kilah dengan sejadah nah. Ada ni. Ada kain tabir. Buang kain tabir tu pakai. Ni buat masalah ni memang tak ada tu saja pakaian yang ada. Contohnya kalau kena musibah, contohnya kena musibah, kena bala bencana, masing-masing tinggal sehelai sepinggang. Tak ada dah. Maknanya rumah ke apa ke, contohlah waliyazabillah, kena banjir besar, habis, tak ada. Masing-masing sehelai sepinggang dia. Tak ada pakaian lain. Maknanya tak nak semayang, tiba-tiba hak tinggal selah tu kena pula hak kena musibah tu tengah malam, tengah tidur. Maknanya lari-lari kain plekat je selah pakai. Tak apalah orang lelaki. Kain plekat pun sudah cukup dah untuk menutupi aurat antara pusat dan lutut. Tiba-tiba kain plekat tu kena air, kena najis. Kena najis kalau timbul hak bak banjir pula, air banyak basuh dengan air banjir pula lu kira. Jangan kayak gitulah, buatlah masalah macam mana pun. Tapi nak ceritanya hanya ada selah tu saja, tidak ada yang lain. Yang selah tu najis. Kita wajib kena pakailah untuk menutupi aurat. Tiba-tiba nak semayang tak boleh pakai dengan selah tu. Lepas tu macam mana? Telanjang. Tu hukum dia. Gimana? Kebetulan ada orang lain haram tengok. Tak boleh tengok, tutup mata. Itu je lah. Dia tetap kena semayang seumpama tu. Faham tak ni? Ada orang lain ni, dia ada kain lebih sehelai. Dia nak beri pinjam kepada kita, kita wajib terima. Tapi dia bukan nak beri pinjam, dia nak beri terus kita tak wajib terima. Faham tak ni? Ni banyak. Kita kena satu-satu ni. Pengong sikit lagi ni. Kita tidak ada pakaian langsung telanjang bulat. Kita ada pakaian selah tapi najis. Ada orang lain ada pakaian lebih satu. Dia nak pinjam kepada kita sebab kita tidak ada pakaian langsung ataupun kita ada selai tapi najis, nak pinjam, wajib kita kena terima. Tak telanjang dah lah. Tapi kalau dia nak beri terus kepada kita, ambil kemuah. Pada ni kita tak wajib terima. Kita semayang tak kena telanjang, semayang kita sah. Apa beza pinjam wajib terima, beri terus tak wajib terima? Sebab pinjam ni bangkitan kemudian tak besar mana. Kalau beri terus bangkitan kemudian jadi besar, tak bangkitan ungkitan kemudian.
Ingat itu. Masa kamu nak telanjang itu, siapa yang beri pakaian pada kamu? Tu. Agama jaga. Sebab orang ungkit kita yang pada masa dahulu dengan seumpama tu, jatuh sangat maruah kita. Kalau setakat pinjam, nak ungkit tak boleh mana. Ingat itu, masa kamu tak ada pakaian nak semayang, saya pinjam kau. Pinjam saja, saya pulang balik kan. Jadi ungkitan tu tak besar. Pinjam, kalau orang nak pinjam, wajib terima. Kalau nak itu, tak wajib terima. Nak terima pun terimalah, tapi tak wajib. Jadi maknanya kalau tidak ada pakaian lain yang suci, hanya ada selain najis, maka dia wajib sembahyang dalam keadaan telanjang. Sembahyangnya sah, tidak wajib diulangi kembali. Gimana? Sebelum sembahyang pakai najis. Nak takbir sembahyang buang pakaian tu, sembahyang dalam keadaan telanjang. Kita ambil satu-satu ni. Kalau dengar dia orang ni, orang kata macam-macam lah, ustaz ni mengaruk ni apa, orang macam-macam lah. Kita hanya bicara bab hukum sahaja. Bicara hukum ni tak sebagaimana hak akal kepala otak kita. Dia berkaitan dengan kita dahulu, syarat sah sembahyang dahulu. Jikalau kita tak mampu menyempurnakan syarat sah sembahyang, kita kekal wajib sembahyang sebab syarat wajib masih lagi cukup. Kemudian oleh kerana syarat sah tidak mampu disempurnakan, sembahyang wajib diulangi kembali, melainkan syarat sah menutupi aurah. Kita dahulukan syarat sah sembahyang, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Tiba-tiba tidak ada air untuk berwuduk, tidak ada debu untuk bertayamum, kita terkurung, masuk waktu sembahyang, syarat wajib masih lagi cukup, Islam, berakal, balik sampai umur, suci haid dan nifas, kekal kewajipan sembahyang. Tetapi kita nak mengangkat hadas kecil, hadas besar, tak mampu sebab tidak ada air, tidak ada debu tanah, kita kekal kewajipan sembahyang dalam keadaan tanpa berwuduk, tanpa mandi wajib. Sembahyang tersebut wajib diulangi kembali kemudian. Begitu juga di kita ni ada najis. Di kita ada najis. Contohnya kalau pakai najis wajib kena buang. Contohnya di tubuh kita ada najis. Orang kencing melalui wayar tu kan, jadi kencing tu akan bersama dengan dia, air kencing bersama dengan dia. Jadi nak suci dia najis di badan dia tak mampu sebab memang sakit dia begitu, maka dikekal kewajipan sembahyang. Tapi oleh kerana sembahyang dengan najis, kemudian apabila dia kembali kencing macam biasa, tak ada dah najis kencing di dia, dia wajib kena ulang kembali sembahyang. Yang disembahyang pada masa dia ada najis air kencing di tubuh, mungkin sebulan, wallahu alam lah, dia kena qada ke semua. Itu ke pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblah, tiba-tiba terikat, tak dapat menghadap kiblah, maka sembahyang tanpa menghadap kiblah, sembahyang itu wajib diulangi kembali. Syarat sah sembahyang adalah menutupi aurah. Syarat sah sembahyang adalah menutupi aurah. Syarat sah sembahyang menutupi aurah ni dalam kitab kita pendek. Dan kitab Fathul Mu'in, syarat sah sembahyang menutupi aurah, dia ada qaid di situ, ada syarat dia. Apa qaid dia? In qadara, jika kuasa. Gitu. Jika kuasa. Adapun suci daripada hadas kecil, hadas besar, tak ada jika kuasa. Suci dan najis tidak ada jika kuasa. Menghadap kiblah syarat solat tidak ada jika kuasa. Adapun menutupi aurah, dia ada qaid yang berbeza. Apa? Jika kuasa. Kalau tidak kuasa menutupi aurah, sembahyang dalam keadaan aurahnya tidak ditutupi dengan sempurna, sembahyang tersebut sah dan tidak wajib diulangi kembali, dan boleh jadi imam. Bila sembahyang sah boleh jadi imam. Kena musibah. Ini musibah lah kita kata. Hak terimamnya tinggal seluar pendek je. Hak anak makmum tu tinggal kain pelekat ataupun seluar panjang.
Jadi Tok Imam kalau pendek, anak bangun kalau panjang, boleh jadi Tok Imam. Sebab apa? Sos main Tok Imam tu aurah tidak tutup dengan sempurna. Wajib menutupi aurah jika kuasa. Tak kuasa, dia menutupi aurah sekadar yang dia mampu. Sembahyang tu sah, tak wajib diulangi kembali. Itu je. Adapun kalau sembahyang tu wajib diulangi kembali, dia Tok Imam, tiba-tiba dia kecing melalui wayar, dia ada Tok Imam. Sebab sembahyang dia wajib diulangi kembali kemudian. Jadi makmum boleh lah. Jadi Tok Imam tak boleh. Sebab ada najis dia. Dia wajib mengulangi kembali sembahyang dia tu. Jadi dia imam lah. Nak jadi imam, sembahyang yang sudah tidak wajib diulangi, barulah boleh di imam. Sekarang ni tu imam yang pakai seluar pendek tadi ni, yang makmum pakai seluar panjang ataupun kain pelikat tadi ni, sembahyang tu imam tu sah, tak wajib diulangi, maka boleh di imam. Dia gitu. Itu kalau ada seluar pendek. Kalau tu imam telanjang sekalipun, sah jadi imam, walaupun nak makmum pakai kain pelikat sekalipun. Pejam mata lah, jangan tengok lah. Tok Imam rokok dah kadang telanjang, Tok Imam sujud dah kadang telanjang. Jangan duk tengok lah, haram tengok. Tak, kita bermazhab Syafi'i. Telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Dalam mazhab Syafi'i kita, telanjang bukan keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Ia tak sama dengan pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Hambali. Kalau tidak ada pakaian, telanjang, sudah gugur rukun berdiri, semai duduk dalam keadaan berlunjuk, rokok, sujud, isyarat sahaja. Itu mazhab Hanafi Maliki. Kita ni yang menggugurkan rukun berdiri sakit. Kalau kita sakit, tidak kuasa berdiri, barulah berdiri tidak menjadi rukun. Adapun telanjang dalam mazhab Syafi'i kita bukan termasuk keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Adapun mazhab Hanafi Maliki, Hanafi Hambali, tidak ada pakaian, telanjang termasuk di dalam keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Ya ni. Jadi kalau mazhab Hanafi Hambali, telanjang tak ada pakaian, semayang duduk, kemudian berlunjuk, kemudian rokoknya tunduk ke hadapan, sujudnya tunduk ke hadapan. Kalau mazhab Syafi'i, telanjang tidak ada pakaian, kekal wajib berdiri macam biasa, rokok, sujud macam biasa. Gamuk-gamuk nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab Hanafi Hambali? Semayang kekal kewajipan. Semayang kekal kewajipan. Telanjang sekalipun kekal kewajipan sembahyang. Ada ni. Cuma mazhab Syafi'i wajib sembahyang berdiri lagi. Rokok, sujud macam biasa. Kalau mazhab Hanafi Hambali, kalau telanjang berdiri sudah tidak menjadi rukun, sembahyang duduk. Duduk pula berlunju. Bukan duduk macam biasa, duduk berlunju. Rokok tak apalah, tunduk ke hadapan. Sebab kita kalau sembahyang duduk, rokok tunduk ke hadapan. Lepas tu macam nak sujud, tunduk ke hadapan juga, tak payah sujud macam biasa. Itu mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Kemudian telanjang ni sendiri kekal tuntutan sembahyang berjemaah. Telanjang belaka ni kena kurung di musuh ke, dia kurung orang Islam ni dengan keadaan tidak ada pakaian, telanjang belaka. Siapa masa nak semayang, kekal tuntutan sembahyang berjemaah. Cuma mazhab Syafi'i afdal berjemaah, mazhab Hanafi afdal semayang sendiri-sendiri, tak berjemaah lah. Ada ni. Cuma kalau berjemaah semayang telanjang ni, tu imam tu dia tak sama dengan tu imam biasa. Dia tu imam tu macam tu imam sesama perempuan. Kalau sesama perempuan berjemaah, imam ni perempuan juga, tu imam perempuan tu hanya ke hadapan sedikit saja. Tahu tak, kita orang lelaki berjemaah, tu imam ke hadapan sedikit itu kalau satu makmum. Kalau dua je makmum, mana tiga hasta ke belakang lah dua orang makmum ni, bukan gitu. Tetapi kalau berjemaah sesama perempuan, imam perempuan, makmum perempuan,
Maknanya kalau makmum seorang ke makmum dua orang ke makmum ramai ke, tu imam hanya ke depan sedikit sahaja. Nak banding dengan saf pertama bagi makmum. Ni kalau berjemaah perempuan. Jadi kalau kita berjemaah lelaki sama-sama bertelanjang, begitulah tu imam duduknya. Ke hadapan sedikit saja. Tapi masih lagi afdal berjemaah sesama hak semai ni bertelanjang. Kekal afdal berjemaah. Walaupun telanjang sekalipun. Faham tak ni? Dia menutupi aurah bukan syarat wajib, menutupi aurah adalah syarat sah. Cuma menutupi aurah syarat sah ni jika kuasa. Lemah daripada menutupi aurah, tidak ada pakaian, contohnya semayang dalam keadaan telanjang ataupun semayang dalam keadaan aurah tidak ditutup dengan sempurna, semayang tu tidak wajib diulangi kembali. Kan dia dahulu kan hak di Kelantan tu kan, hak kena banjir besar tu kan, orang lelaki tak ada masalah, orang perempuan ada, orang perempuan yang pakaian dia adalah, tapi untuk menutupi aurah dengan sempurna sebagai anak aurah dalam semayang ada yang tak lengkap. Semayang kekal kewajipan dan semayang dia sah, tak wajib diulangi kembali. Orang lelaki tak ada isu lah, orang lelaki ni simple je aurah dia di dalam sembahyang. Orang perempuan sebab masing-masing tinggal sehelai sepinggang, ada tubuh. Orang puan ni adalah tubuh pakaian dia tu, duduk atas rumah ni tudung-tudung tak ada pun di dianya, tapi kain baju ada lah. Tinggal tu je. Lepas tu siapa masa nak sembahyang subuh tak ada, orang tak ada dah. Nak kira warna tu pakai hak dia tu lah. Tak ni tak telanjang tapi tidak menutupi aurah dengan sempurna kerana tidak kuasa, maka sembahyang itu sah, tidak wajib diulangi kembali. Memang menutupi aurah syarat sah, qaidnya jika kuasa. In qadara, dia lemah, sembahyang itu sah, tidak wajib diulangi kembali. Kan masa tu kan ada hak tutup dengan plastik macam-macam kan masa tu. Hak mula-mula tu, masa mula-mula tu kan dia hak ada pendalaman tu kan, dia bantuan dilambat siapa kan, hak luar-luar tu cepat, hak pendalaman tu tak ada, tinggal selas pinggang belaka. Telanjang tu tak ada lah, tak ada telanjang, tak dengar cerita telanjang. Cuma orang perempuan bab semayang dia tidak dapat menutupi aurah dengan sempurna, dan keadaan dia lemah, bukan sengaja, semayang dia sah, tak wajib diulangi kembali. Hak mula-mula, lepas tu kau mari pakaian macam-macam kan, orang kata pakaian semua tu hak mula-mula tu. Kadang-kadang orang hak duduk jauh tu kau lambat sikit lah sampai bantuan tu. Jadi kita balik kepada persoalan menutupi aurah ni dengan sesuatu yang suci. Kalau ada pakaian tu najis, kita tak boleh pakai, kita wajib kena buang walaupun telanjang sekalipun, sembahyang tu sah. Ini cerita mazhab Syafi'i kita. Sehingga kan dalam mazhab Syafi'i kitanya ada sehelai pakaian yang suci, tetapi tempat yang dia nak semayang, yang dia terkurung tu tempat najis. Kalau dia pakai pakaian tu menutupi aurah, tapi dia akan sembahyang sujud di tempat najis, nak lepas daripada sembahyang tempat najis, dia kena hampar, tapi dia akan jadi telanjang, maka wajib hampar walaupun telanjang. Ini mazhab Syafi'i kita. Ada kain selah, tiba-tiba dia buang kain pelekat dia pun hampar sebab tempat tu najis, dia semayang telanjang. Tu pelik belaka lah. Kan ada ni. Ini mazhab Syafi'i. Tapi jumhur mazhab yang lain, mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, dia utamakan menutupi aurah daripada suci, daripada najis. 3 mazhab dia utamakan menutupi aurah nak banding dengan suci daripada najis. Sekarang ni ada sehelai tetapi najis, maka kena pakai. Sebab apa? Menutupi aurah walaupun berserta dengan najis. Ada sehelai menutupi aurah tapi kena semayang sujud atas tempat najis, sekalipun tetap kena menutupi aurah.
Jadi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali lebih utama menutupi aurah nak banding dengan suci dan najis. Mereka mazhab Syafi'i sahaja. Ada sehelai yang najis, wajib kena buang sehelai itu semayang telanjang. Sudah semayang baru pakai balik pakaian tu. Ada sehelai yang suci, tetapi kalau pakai terpaksa semayang tempat najis. Kalau hampar selamat dia najis, tapi semayang telanjang. Semayang telanjang, janji lepas dia dah najis. Itu mazhab Syafi'i. Ini cerita hukum pekoh. Tiga mazhab lainnya lebih utama menutupi aurah di dalam sembahyang. Kalau ada sehelai yang najis, selain najis, pakai selai yang najis. Janji menutupi aurah walaupun tidak bersih daripada najis sekalipun. Dan Syafi'i tak boleh. Syafi'i tak boleh. Kan? Maknanya kalau ada sehelai pakaian yang najis tak boleh pakai. Faham tak ni? Ini hanya ada sehelai semata-mata. Kemudian di masa yang sama tidak ada air yang boleh digunakan untuk basuh. Kalau ada air yang digunakan untuk basuh, wajiblah kena basuh dahulu baru semayang dengan pakaian suci walaupun basah sekalipun. Ni ada sehelai najis, sehelai itu saja dan tidak ada air yang boleh digunakan untuk basuh najis. Maka dalam mazhab Syafi'i kita nak semayang wajib kena buang pakaian tu. Semayang dalam keadaan telanjang, tapi dia panggil lemah daripada menutupi aurah sebab tidak ada pakaian suci. Semayangnya sah, tidak wajib diulangi kembali. Dia kena tutup dengan sesuatu yang suci. Tapi nak cerita masalah seumpama ni payahlah. Kita najis, seluar kita najis. Banyak pakaian. Kalau pergi masjid tadilah, kain plekat ada di masjid. Tak ada kain plekat, tak ada. Ada baju semayang puang je. Dah ambil lah baju semayang puang sekilas, pakai lagi lah. Baju semayang puang kan, kita ambil lah pakai. Ada ni, ada sejadah, kita kilas dengan sejadah. Tak jadilah telanjangnya. Mana pakaian najis tu kita buang lah. Tukarlah dengan hak ada dalam masjid tu, tak kira lah. Kain tabir ke, tak kira lah. Buku dengan kain tabir, siapa semayang dah, seluar dia najis. Kan? Maknanya kalau tidak ada pakaian pun wajib semayang. Kalau pakaian najis pun kena buang, dah wajib semayang. Ni setakat apa dah semayang? Allah, seluar ni tak sedap dah rasanya. Tak sedap kenapa? Kena najis ke dok? Dok kena najis tapi pakai daripada pagi tadi lah. Tak sedap dah nak pakai semayang. Tak sedap dah semayang dah. Dia tu tak sedap dah seluar dia sebab pakai sehari dah. Dia najis ke dok? Dok. Lepas tu? Tak sedap nak semayang. Lepas tu? Tak semayang. Sedap pula tak semayang. Sedap lah pergi neraka. Satu waktu ditinggalkan, nama sudah tercatat di pintu neraka. Sedap lah, sedap pergi neraka. Sedap ni. Dia bukan kata tak sedap ni kalau kita bicara bab najis. Syok. Kemungkinan kena najis, kemungkinan tidak. Hukumnya suci. Syok. Sebab kita ni kerja tempat najis. Tapi kalau kerja di pejabat gini, dia pagi pas ke petang pun tak ada timbul bak najis. Kalau kata seluar dalam kena kencing, dah masa nak semayang buang seluar dalam tu, pakai seluar panjang kat luar saja pun masalahnya. Seluar dalam sakup belakang tu kan. Jangan duk kosek lah tu, seluar dalam tu kena kencing tu. Tidak, dia pakai. Dia buang seluar dalam tu ada masalah lah tu, kena kencing. Buang seluar dalam tu, tak ada masalah tu. Ada ni. Mana kalau syok sendiri, makna kita bekerja tempat najis. Ni hukum pekoh. Maknanya kita kerja tempat najis tu ghalibnya, kebiasaannya payah nak selamat dari kena najis. Tapi nyata tak kena najis? Tak nyata. Hukumnya suci pakaian tu. Ni misal kita di kerja tempat arak. Kerja tempat arak ni haram semata-mata. Apa kerjaan yang berkait dengan arak haram semata-mata. Arak ni najis. Di kerja di kilang arak. Jadi
tak selamat daripada kena percikan najis arak, sebab arak tu najis. Mana ghaliknya akan kena najis. Nyata tak kena najis? Tak nyata, hukumnya suci pakaian tu. Tu hukum bekoh. Ada ni. Mana situasi tu adat kata kebiasaannya memang akan kena najis. Tapi kena ke tak? Tak pasti. Hukumnya suci pakaian tu. Tu kerja tempat najis tu. Ni setakat tak sedap pakaian, dia tak semayang. Ada pula dia tak mau semayang di tempat kerja, nak balik semayang di rumah sebab tak sedap pakaian. Tapi lewat dah, balik ke rumah tu kemungkinan tak sempat lah. Akhirnya tinggal semayang. Sebab apa? Sebab dia nak balik ke rumah, nak pakai pakaian baru. Akhirnya semayang dia tertinggal. Hak tu berdosa besar. Hak tu hak pakaian yang tak syok pun. Cuma pakai sehari. Dah pakai sehari, berpeluh-peluh bukan najis. Berpeluh bukan najis. Jadi hanya dok sedap pakaian, dia pakai dok semayang. Hak betul-betul najis pun wajib kena cari pakaian lain. Tak ada, wajib kena semayang dah keadaan telanjang. Tak boleh tinggal semayang. Tak ada sesuatu yang suci yang boleh digunakan untuk menutupi aurah dalam semayang, maka wajib semayang dalam keadaan telanjang. Lemah daripada untuk menutupi aurah pakaian suci, maka semayang tu hukumnya sah, tak wajib diulangi kembali. Jadi menutupi aurah di sini dengan sesuatu yang suci, yang menegah ia sesuatu yang suci, akan kelihatan warna kulit. Jangan nampak warna kulit, nampak bentuk tubuh tu tak apa, kain dia nipis. Mana nampak dia punya dia punya betih tu nampak. Betih tak apa, peha dia tu nampak peha dia, bayang peha dia, tapi nampak tak warna, tak nampak, sah lagi. Menutupi warna ni pula dengan pandangan asal, bukan dengan pandangan kerana dia duduk di tempat cahaya. Jadi cahaya tu memancar cahaya, duduk tepi-tepi tingkap ke pintu, kadang-kadang kan cahaya masuk tu, kena dia pakaian, tiba-tiba nampak warna kulit, tapi nampak dengan pancaran cahaya, tak apa lagi. Tak boleh nampak dengan pandangan biasa yang bukan kerana ada pancaran cahaya. Maka kalau kain biasa tak ada lah nampak warna kulit. Nampak warna kulit ni plastik. Plastik nampak warna kulit. Pakaian nipis macam mana pun tak akan nampak warna kulit. Dia hanya bayang sahaja. Bayang, kalau kata bayang peha ke orang perempuan, bayang dia punya tangan ke orang perempuan, tak apa tu. Pada ni mana semayang dia sah. Tapi kalau dia semayang di khalayak ramai, bayang tubuh dia tu hukum lain pula. Kita bicara bab hukum semayang sah ke tidak. Hukum semayang sah ke tidak. Orang perempuan, ni bab menutupi warna. Kalau dia pakai ketat, dia semayang dia pakai yang ketat, sah semayang. Tapi haram lah kalau di khalayak ramai, sebab dia semayang ni hanya menutupi warna aurat. Kalau pakai tu ketat, nampak kita punya tubuh. Lelaki hukumnya khilaful aula, perempuan hukumnya makruh. Khilaful aula ni kurang utamalah. Kadang-kadang kita pakai seluar yang ketat tu, tu nak mana nampak peha kita tu, bentuk peha nampak, dia panggil khilaful aula, kurang utama, rendah sedikit daripada hukum makruh. Kalau perempuan hukumnya makruh. Perempuan kadang-kadang dia semayang, dia menutupi dengan ni apa panggil apa ni? Apa panggil apa? Ibu lengang ni apa ni? Sarung lengang ni. Maknanya menutupi aurah ke tidak? Menutupi aurah, tapi ketat. Hukumnya makruh bagi orang perempuan. Ini semata-mata bicara semayang ni. Kalau di hadapan lelaki ajnabi itu bicara lain pula. Dia semayang, dia menutupi dengan panggil ketat tu, hukumnya makruh. Syaratnya menutupi warna aurah, bukan menutupi bentuk tubuh, bentuk lengan, bentuk peha, bukan.
menutupi warna, menegah ia akan kelihatan warna kulit. Itu saja syarat dia. Nipi selagi tak nampak warna kulit dengan pandangan biasa. Kalau kata ketak, hukumnya hanyalah makruh atas perempuan, khilaful aula atas orang lelaki. Cuma orang lelaki lah biasanya dia problem orang lelaki ni, kalau seluar tu ketak, selain daripada ketak tu khilaful aula, kita dalam semayang pula disunatkan pakai pakaian yang mana kita bergerak, kita tidak perlu bicara pakaian kita. Kalau nak turun sujud, kena angkat dahulu baru boleh turun. Mana apa kita semayang ni banyak gangguan. Sebab tu tengok orang Pakistan tu kan, dia punya seluar kan lain daripada kita kan, seluar dia gebeng tu. Sebab apa? Sebab dia nak bergerak dalam semayang ni, bergerak bebas. Kalau ketat ni kita kena tarik baru kita turun kan. Maknanya dalam semayang kita kena fokus pula kepada pakaian kita, sebab kita nak tunggu sujud dia nak biar pergerakan dalam semayang kita, pakaian tu bebas, kita tak peduli. Dia nak gitu. Kalau takut lagi ketaknya, kadang-kadang nak nampak monggeng monggeng belakang tu, monggeng tu tak usah semayang tu, nampak aurah, nampak monggeng belakang. Jadi luar dia ketak, lepas tu dia pakai t-shirt pula, t-shirt pinjam adik. Kecil, t-shirt kecil. Berdiri okey lah, berdiri okey. Dia rokok aje, maknanya nampak lalu dah. Dia turun sujud ke bawah tu, nampak punggung, nampak tengok. Tu tak sah awal-awal lagi dah. Atau mazhab Syafi'i kita lah ni. Jadi bila ketat jadi masalah tu. Mana tak? Tapi orang kita biasa pakai luar biasa tu tak apalah. Ketat macam budak-budak muda pakai tu. Dia pakai ketat gitu tu, kalau dia nak kencing macam mana? Ke dia buka zip gitu je? Tu buka zip je dah, dia kencing berdiri je dah. Tu kalau nak kencing, tak apalah kalau nak kencing, kalau nak berok. Dah nak berok tiba-tiba tu. Sakit perut, nak berok biasa tak apa. Nak berok sakit perut. Macam mana nak berok? Keluar dan seluar lah jawapan dia. Ke dia orang ni pakai seluar ketat gitu, jadi apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Sedap ke orang ni? Kelebihan tak? Adalah kelebihan ko budak-budak pakai. Terang pun takut adalah kelebihan dia. Selesa pakai ke? Warna ke? Kalau orang tua kata selesa, besar tu orang tua dia ada kot dia punya manfaat dia tu. Tapi waktu kalau semayang bermasalah lah kalau ketat sangat, sebab dia akan terbuka di belakang. Jadi makna hak syarat menutupi aurah ni sesuatu yang suci, yang menegah ia akan kelihatan warna kulit dengan pandangan biasa, bukan dengan pandangan melalui pancaran cahaya, bukan. Pada ni menutupi warna aurah. Jadi makna dengan kain ni biasanya memang menutupi warna aurah. Kita cuma kalau kain nipis ni, yang kita takutnya apa? Kain nipis ni dia kadang-kadang cari. Dia bukan cari, dia berlubang. Dia berlubang. Hak cari tengah semai tu, hak tu tiba-tiba dia berlubang. Kain pelekat, dia hak kain pelekat lama nipis. Nipis tak ada masalah. Walaupun apa? Terbayang pun tak ada masalah. Tapi terkadang dia mana? Ada lubang. Ada lubang. Tu tak boleh. Ada lubang. Ada ni. Memang kalau kira kain pelekat kita berlubang belaka, sebab kita letak air tak lekat, tapi janji tak nampak. Ni kulit dia. Tapi kalau ada berlubang kecil sekalipun, nampak warna kulit dia. Tu panggil apa tu? Tidak menutupi aurah. Tu timbul masalah kalau kain pelekat tu nipis. Bukan masalah terbayang bentuk tubuh, peha contohnya. Masalahnya adalah terkadang dia ada cari halu-halu. Tu kena jagalah. Kalau terbayang tak ada masalah. Macam sebut tadi kan, dia duduk di pancaran cahaya. Peha boleh nampak, dia punya kemaluan dia pun boleh nampak. Dah duduk kat cahaya boleh nampak. Tu tak ada masalah tu.
Bahkan kalau dengan pancaran cahaya tadi boleh nampak warna kulit sekalipun, tak apa. Dia hak toleh nampak warna kulit dengan pandangan biasa tanpa kerana pancaran cahaya. Itu saja. Menutupi dengan aurah dengan sesuatu yang suci yang menegai akan kelihatan warna warna kulit. Ayat kitab tu comel tu. Dengan sesuatu yang suci yang menegai akan kelihatan warna kulit. Kemudian di situ disebut maka dia ditutup akan aurah pada pihak atasnya dan kelilingnya. Tu panjang sikitlah bicaranya. Pihak atas tu macam mana, pihak kelilingnya macam mana. Jadi sebelum kita nak habis masa ni, nak sentuh bab dipanggil pegangan kita, pegangan. Adakah pakaian kita tu yang menegah akan kelihatan warna kulit, ataupun Allah yang menjadikan warna kulit kita tu tertutup? Allah yang menjadikan warna kulit kita tertutup, bukan dengan pakaian. Tapi di sini sesuatu yang suci yang mendegah ia akan kelihatan warna kulit ni dipanggil isnad majazi, sandar kepada sesuatu, sandar pada pakaian yang menegah akan kelihatan warna kulit. Tak nampak kulit, tertutup aurah adalah qada dan qadar Allah, bukan pakaian yang buat. Itu pegangan. Tapi di sini tidak sebut pun Allah yang menegah akan kelihatan warna kulit. Sesuatu pakaian itulah yang menegah ia akan kelihatan warna kulit. Jadi seolah-olah sesuatu yakni pakaian ni yang bekas pada menegah ia akan kelihatan warna kulit. Tidak. Tertegahnya kelihatan warna kulit kita adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pakaian ni makhluk tak bekas sama sekali. Tapi sini kata pakaian. Ini dipanggil isnad majazi, sandar sementara kepada asbab. Tak ada salahnya. Kita pun sandar kepada pakaianlah yang menegah ia akan kelihatan warna kulit, tak ada masalah. Dipanggil isnad majazi. Macam sekarang lah cakap asbab. Cakap sebab tu hari-hari je tu. Macam sekarang COVID jadi sakit, vaksin mudah-mudahan jadi bermanfaat. Itu hanya cerita asbab. Tak ada ni. Yang menjadikan sakit, yang menjadikan manfaat, semuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sandar saja pada asbab. Sini sandar kepada pakaian lah. Sesuatu yang suci itulah yang menegah ia akan kelihatan warna kulit. Pakaian tu yang menjadikan warna kulit kita tidak kelihatan. Tapi bukan pakaian buat. Bukan kalau berpegang semata-mata pakaian lah yang menjadikan tertutup aurah. Tidak berkait dengan qudrah dan iradah Allah. Tapi ijma' ulama pegangan seumpama tu. Yang jadi tertutup aurah, yang jadi tertegah kelihatan warna kulit adalah datang dari qada dan qadar Allah, bukan pakaian. Pakaian makhluk yang bekas sama sekali. Ni kitab fiqh ni. Dia letak kepada sesuatu ini pakaian yang menegah ia akan kelihatan warna kulit, hanya sandar kepada sesuatu pakaian tadi, sandar sementara. Pegangan yang berlaku kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup akan aurah pada pihak atasnya dan kelilingnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.